kedua, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Yang bermaksud orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan mahir membacanya, maknanya dia baca tuan-tuan memang bagus, bacaan dia bagus, qari lah kita kata, ataupun kalau tak qari pun bacaan dia elok lah, lancar, bertajwid dan sebagainya. Mahir dalam hadis ni sebut mahirun bihi, mahir dengan bacaan Al-Quran. Maka kelebihan dia, fadilah dia adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang yang mahir membaca Al-Quran ini akan bersama-sama dengan malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang baca Quran secara mahir. Memang dia mahir baca Quran, bacaan dia lancar, bacaan dia bertajwid, bacaan dia bagus, memenuhi ciri-ciri yang bagus bagi bacaan Al-Quran. Maka kebaikan bagi dia adalah dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala golongan yang kedua disebutkan dalam hadis, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi." Manakala golongan yang kedua, iaitu orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah. Yang pertama tadi mahir tuan-tuan, yang pertama mahir, bacaan dia bagus. Yang kedua, orang ni dia baca Quran dengan susah payah, maknanya dia kurang mahir lah. Dia kurang mahir. Wa huwa syaqun 'alaihi, dan Al-Quran itu membuatkannya sukar untuk membaca. Maknanya dia baca susah tuan-tuan, baca susah, tapi dia baca juga. Tapi dia baca juga, tiap-tiap hari baca. Lahu ajran, maka bagi orang yang membaca susah ni tuan-tuan, mendapat 2 pahala, iaitu pahala dia membaca Quran dan pahala kesungguhan dia tuan-tuan. Kesungguhan dia tetap juga baca Quran walaupun dia susah nak baca, walaupun dia tak berapa mahir tadi. Orang yang mahir tadi dah sama-sama dengan malaikat dah tadi. Yang kurang mahir dapat juga pahala, 2 pahala disebut. Jadi kat sini kita dapat faham daripada hadis ni tuan-tuan, orang yang kurang mahir ni tetap dapat pahala, malah 2 pahala. Dan dengan syarat lah, dengan syarat orang yang kurang mahir ni, dengan syarat mestilah dalam proses pembelajaran. Dia tak boleh kalau dia tak mahir tuan-tuan tapi dia tak belajar, tak boleh. Kalau dalam kuliah tajwid yang akan sebutlah, siapa yang baca Quran tapi dia tidak belajar, dia baca je tuan-tuan, dia tak tahu betul ke tidak bacaan dia, tapi dia baca juga tiap-tiap hari, tak boleh tuan-tuan sebenarnya. Kena belajar. Tak boleh baca Quran tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam, tak tahu betul tak betul, guru tak ada tuan-tuan, tak boleh sebenarnya. Tetap kena belajar. Begitu juga orang yang dah mahir tadi. Sebenarnya orang yang dah mahir juga perlu tetap kena belajar sampailah dia meninggal dunia. Iaitu Al-Quran ni tuan-tuan, pelajaran sepanjang hayat. Kalau boleh kita ada guru Quran tuan-tuan, biarlah sampai kita meninggal dunia sentiasa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kalau dalam kajian saya kaji tuan-tuan berkaitan dengan sanad Quran, ada seorang syekh tu, dia ada 23 guru, 22 ke 23, lebih kurang macam itulah. Sampai saya kaji dengan dia, saya borak dengan dia, dia ada 23 guru Quran, tapi dia dah syekh lah. Dia dah guru Quran lah. Memang dia mengajar Quran, tapi dia masih lagi khatam dengan seorang guru. Ada dia punya sijil khatam pula dengan guru kedua. Habis khatam guru kedua, dia jumpa guru ketiga. Sekarang ni dia dah kumpul 23 atau 22 orang guru lah. Dia sentiasa, walaupun dia memang dah mengajar orang. Maknanya kalau dia dah habis 23 tu kan, dia akan cari pula guru yang ke 24. Macam itulah sebenarnya. Kalau kita lihat, mungkin tuan-tuan juga pernah lihat di media sosial, bagaimana ulama-ulama di Mesir, mungkin juga di Malaysia, mereka tetap juga pergi ke kelas-kelas pengajian. Walaupun dah tinggi ilmu mereka tuan-tuan, tapi mereka tetap juga pergi ke kelas-kelas pengajian. Kena belajar. Lebih-lebih lagi Al-Quran. Mungkin ada lagi perkara yang boleh kita perbaiki. Kalau macam saya tuan-tuan, saya akan ambil beberapa bengkel lah setahun. Dalam masa setahun ni, contoh saya akan ambil 2-3 bengkel untuk saya tambah
tambah baik ilmu saya lagi lah. Macam contoh 31 Ogos ni, cuti merdeka, saya dah daftar bengkel Saktah. Belajar Saktah je tuan-tuan. Saktah dalam Quran ni kita belajar. Dalam Yasin ada Saktah, dalam surah Al-Kahfi ada Saktah, Mutaffifin ada Saktah. Jadi Saktah tu tuan-tuan, saya dah daftar bengkel tu hari 31 Ogos. Belajar 4 jam, belajar Saktah sahaja, untuk kita tambah lagi lah ilmu kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan, di samping mungkin kita tak sempat nak belajar setiap hari, setiap minggu, mungkin ada bengkel-bengkel kursus-kursus tajwid yang boleh kita masuk dan kita tambah baik lagi bacaan Al-Quran kita. Bukan yang kita baca tuan-tuan, baca tanpa guru dah berpuluh-puluh tahun dah. Guru terakhir kita masa kita umur 14 tahun dulu tuan-tuan. Sekarang dah umur 64 tahun, agak-agak lama dah. 50 tahun rupanya baca Quran tanpa guru. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau boleh kan, kalau tak ada guru peribadi dekat rumah pun tuan-tuan, kita ada belajar Al-Quran di surau ataupun di masjid pun alhamdulillah dah. Seminggu sekali bersama dengan guru Al-Quran di masjid ataupun surau pun dah baik dah untuk kita perbaiki bacaan kita. Ataupun kita bertadarus bersama rakan-rakan pun okey. Bertadarus bersama rakan-rakan tuan-tuan, ada surau yang buat lepas subuh tiap-tiap hari, ada masjid yang buat lepas subuh tiap-tiap hari. Mana kalau kita baca salah, kawan kita tegur. Kawan kita baca salah, kita tegur pun dah okey dah tuan-tuan. Yang penting ada orang check lah, ada orang check bacaan kita. Kalau kat rumah pun kita buat bersama dengan ahli keluarga pun okey dah. Kita baca salah, isteri kita tegur. Isteri kita baca salah, kita tegur. Macam tu lah. Yang penting bacaan kita tu ada ditegur oleh seseorang. Bukan kita baca syok sendiri saja tuan-tuan, selama berpuluh-puluh tahun baca seorang-seorang sahaja. Bukan begitu sebenarnya. Sebab Nabi pun bersama dengan Malaikat Jibril lama tuan-tuan ambil Quran, daripada umur 40 sampailah umur 63 tahun, 23 tahun Nabi ambil Quran dengan Malaikat Jibril. Setiap kali Ramadan akan jumpa dengan Malaikat Jibril bertadarus. Biasa kita dengar hadis tu kan. Nabi pun bertemu dengan Malaikat Jibril tiap-tiap tahun, tiap-tiap Ramadan selama 23 tahun. Bagaimana kita hanya belajar sekejap sahaja. Jadi ini adalah hadis yang pertama lah yang boleh kita ambil pengajaran. Walaupun orang tu dah mahir pun tuan-tuan, kalau boleh dia kena belajar juga sentiasa untuk dia tambah baik bacaan dia. Kalau kita Qori-Qori pun tuan-tuan, Qori ada kelas dia, Qori-Qori Malaysia dia bukannya tak belajar lah, belajar. Qori Malaysia, kita tengok contoh Negeri Sembilan ni ada Amir Rahman, Ustaz Amir Rahman Semak Labu kan. Kalau tengok dekat media sosial dia, kadang-kadang dia ada post video, dia buat grup Qori-Qori lah. Dia punya peringkat level dah lain dah tuan-tuan, sama dengan kita kan. Jadi dia grup Qori-Qori, dia buat sama-sama. Okay, Qori ni baca dulu, Qori lain dengar, Qori ni baca pula, Qori lain dengar. Macam tu tuan-tuan, peringkat Qori lah. Qori-Qori kebahasaan, Qori-Qori antarabangsa. Jadi mereka sesama mereka tetap juga belajar sentiasa. Walaupun dah menang antarabangsa tuan-tuan ya, masih lagi tetap terus belajar, bertemu dengan Qori-Qori yang lain dan perbaiki bacaan mereka. Itu adalah sedikit pengajaran yang boleh kita